Mohon perhatian, majlis akan dimulakan sebentar sahaja lagi. Sila pastikan semua mikrofon telah disenyapkan ataupun dipadamkan bagi mengelakkan gangguan sekaligus memastikan kelancaran majlis. Membuka kamera amatlah digalakkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanjung Aru, tempat perhentian, pergi ke UTC mencari bilis. Harap semua beri perhatian, mohon saya mulakan majlis. Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Yang dihormati, Encik Abdul Rizal bin Abdul Rahim, Penolong Pengarah Unit TVET, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Yang dihormati, Encik Zagina Elias Sulaiman bin Ahmad, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit TVET, Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berusaha, Cik Juradah binti Haji Aman, Pegawai SISC Plus Unit TVET, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Yang berusaha, Encik Muhammad Daud bin Abdullah, Pegawai SISC Plus Unit TVET, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Dan yang dikasihi dan disayangi rakan-rakan guru dan hadirin hadirat yang sama-sama turut memeriahkan dan menjayakan bengkel kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Biji selasih boleh dimakan, menjadi perisa sedap terperi. Selamat datang kami ucapkan, semoga majlis tambah berseri. Saya bagi pihak majlis mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke bengkel pembinaan item bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi anjuran bersama Unit TVET Wilayah Persekutuan Labuan dan Pasukan Pemikir RBT Sekolah Menengah Wilayah Persekutuan Labuan. Untuk pengetahuan para hadirin dan hadirat sekalian, bengkel pembinaan item ini merupakan salah satu perancangan dalam program meningkatkan profesionalisme guru-guru RBT di Labuan yang dilakukan oleh Pasukan Pemikir RBT Sekolah Menengah di Labuan. Untuk pengetahuan semua juga, Pasukan Pemikir RBT Sekolah Menengah ini diketuai oleh Puan Felicia Dorothy dari SMK Mutiara. Harapan beliau adalah dengan adanya bengkel pembinaan item seperti ini dapat membantu guru-guru RBT meningkatkan kemahiran dalam penentuan JSU, pembinaan item serta mendedahkan guru-guru kepada cara membina item yang menepati format yang betul. Hadirin hadirat sekalian, anugerah dikecap si anak watan, mengangkat senjata bidalan suara, menadah tangan memohon keberkatan, mendapat restu hidup sejahtera. Bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari ini, mari kita sama-sama menadah tangan mengaminkan doa yang akan dibaca oleh Cikgu Izzat daripada Sekolah Menengah Agama Mawib Wilayah Persekutuan Labuan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim, ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis bengkel pembinaan item mata pelajaran reka bentuk dan teknologi yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia daripada awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celahkan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Cikgu Izzat atas pimpinan bacaan doa itu sebentar tadi. Semoga doa yang dipohon diangkat dan majlis ini diberkati olehnya, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, sekapur sirih tiada berharta buat santapan untuk pahlawan. Tampillah tuan, kami meminta madah ucapan kata aluan. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Encik Abdul Rizal bin Abdul Rahim, penolong pengarah unit TVET, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan, selaku wakil pengarah pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan untuk memberi ucapan kata pembukaan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih Hidayah, selaku moderator bengkel kita pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Cik Zagina alias Sulaiman bin Ahmad, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit TVET Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kami pada bengkel petang ini. Ya, sama-sama. Rakan SISC Plus, Cikgu Muhammad Daud Abdullah dan Cikgu Juraida Aman, Cikgu Felicia Dorothy sebelaku pengerusi kumpulan pemikir mata pelajaran reka bentuk dan teknologi Sekolah Menengah Wilayah Persekutuan Labuan. Terusnya rakan-rakan guru RBT sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Labuan hebat, guru sayang muridnya. Kecemerlangan dan kemenjadian murid bermula di sini. Semua murid bernilai dan semua sekolah adalah sekolah pilihan. Terlebih dahulu bagi pihak pengarah dan pihak Puan Ang B1, Ketua Penolong Pengarah Unit Sains Matematik yang sekarang ini menjalankan tugas Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran, ingin menyampaikan salam maaf kerana tidak dapat hadir bersama-sama kita pada bengkel petang ini kerana ada komitmen rasmi yang lain. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan nayahnya jua kita dapat bersama-sama pada bengkel petang ini secara dalam talian untuk menjayakan bengkel pembinaan item mata pelajaran reka bentuk dan teknologi Sekolah Menengah Wilayah Persekutuan Labuan dengan kerjasama unit TVET Sektor Pembelajaran Negeri Sabah. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Sulaiman, KPPK Unit TVET Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah atas kesudian berkongsi maklumat, pengalaman dan kemahiran beliau kepada kita semua. Diharapkan rakan-rakan semua mengambil peluang ini untuk menimba sebanyak mungkin maklumat dalam bengkel kita pada petang ini. Syabas dan tahniah diucapkan kepada pengerusi dan ahli kumpulan pemikir serta rakan-rakan guru RBT Sekolah Menengah yang berada dalam bengkel pada petang ini. Harapannya agar perkongsian yang sama-sama kita perolehi dalam bengkel ini akan menambahkan maklumat dan kemahiran dalam penyediaan item mata pelajaran RBT nanti. Akhir sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Sulaiman. Juga mohon sampaikan juga ucapan terima kasih kami kepada Tuan Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran dan juga kepada Datuk Doktor Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah atas kesudian membenarkan dan memberi pelepasan kepada Tuan untuk hadir bersama kami pada petang ini. Allah saja yang dapat membalas jasa dan beri baik Tuan kepada kami semua. Dan mudah-mudahan bengkel kita pada petang ini dapat dijalankan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga doa yang dipanjatkan juga diangkat oleh Yang Esa. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Abdul Rizal bin Abdul Rahim atas ucapan pembukaan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, cendekiawan berjalan di atas titi, kini tiba acara yang dinanti.
Tanpa melengahkan masa, majlis kita pada petang ini diteruskan lagi dengan sesi perkongsian oleh penceramah jemputan kita. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan serba sedikit tentang penceramah jemputan kita untuk hari ini. Nama diberi Encik Zagina Elayas Sulaiman bin Ahmad. Beliau memegang jawatan sebagai Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit TVET Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Beliau juga terkenal dengan memberi pelbagai sumbangan dalam bidang pendidikan, khususnya mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, antara sumbangan yang telah beliau berikan adalah panel penggubah kurikulum di SKP mata pelajaran reka bentuk teknologi tingkatan 1 bahagian pembangunan kurikulum tahun 2015, Jurulatih Utama Kebangsaan Pemerkasaan PT 3 tahun 2020 mata pelajaran RBT Lembaga Peperiksaan tahun 2019, penceramah penataran pemerkasaan PT 3 mata pelajaran RBT peringkat negeri Sabah tahun 2019 dan penceramah kursus pembinaan item mata pelajaran RBT PPD Tawau tahun 2019. Pisang emas, pisang suasa, tampillah tuan. Luahkan kata. Dengan itu, majlis mempersilakan Encik Zagina Elayas Sulaiman bin Ahmad, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit TVET Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah untuk meneruskan sesi perkongsian. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih pada Cikgu Nurul Hidayah selaku moderator kita pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam JPN Sabah. Sabah hebat katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 terbaik. Salam sektor pembelajaran berfokus dan berimpak tinggi. Yang saya hormati Encik Abdul Rizal bin Abdul Rahim, Penolong Pengarah Unit TVET Sektor Pembelajaran, mewakili pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Yang saya hormati rakan-rakan pegawai SIC Plus Unit TVET JPN Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan, Cikgu Muhammad Daud dan juga Cikgu Juraidah. Cikgu Felicia Dorothea Jeffrey, Ketua Pasukan Pemikir RBT Sekolah Menengah. Semua rakan-rakan pemikir RBT Sekolah Menengah, semua guru RBT Sekolah Menengah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Jadi alhamdulillah seperti yang dirancang ya, alhamdulillah kita dapat bertemu pada hari ini dengan izin Allah SWT. Sebenarnya ada beberapa komitmen lain pada minggu ini, tapi manakala saya telah bersetuju dengan Cikgu Daud ya untuk hadir dalam bengkel ini, maka saya minta kepada Ketua Penolong Pengarah untuk hadir dalam satu program dialog prestasi mata pelajaran vocational di peringkat negeri Sabah mewakili saya. Jadi terima kasih pada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan kerana sudi menjemput saya untuk membuat perkongsian. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingat sudah 2 tahun ya meninggalkan pemerkasaan PT3 ini. Jadi bila saya diminta oleh Cikgu Daud untuk buat perkongsian berkaitan dengan pembinaan item RBT, saya tertanya-tanya juga kenapa Cikgu Rahimah daripada Labuan tidak buat perkongsian ya. Beliau merupakan rakan saya ya, panel lembaga peperiksaan bagi mata pelajaran RBT sebelum ini. Jadi tapi dia minta untuk saya beri juga ya, mungkin minta orang luar lah untuk buat perkongsian pula kan. Jadi insyaAllah saya akan cuba sebaiknya untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tempoh yang diberi bila kami menghadiri penataran tentang format baru dan juga pembinaan item bagi mata pelajaran RBT ini, kita diberi kalau tidak silap saya 4 hari ya, berada di Kuala Lumpur. Setelah itu kita balik ke negeri untuk membuat penataran di peringkat negeri selama 2 hari, dan pada hari saya cuma diberi 2 jam ya untuk membuat perkongsian berkaitan dengan pembinaan item ini. Jadi saya menjangkakan ya rakan-rakan di Labuan sudah maklum tentang beberapa
istilah ya, terutama dalam pembinaan item ini. Jadi saya ingat saya akan terus pergi kepada fokus, cuma saya akan memberi penekanan kepada beberapa perkara. Ya, mungkin kalau kita buat soal jawab boleh ke cikgu ya? Sambil-sambil saya meneruskan ni, mungkin saya tangkaplah berapa orang kan ingin bertanya, mungkin berkaitan dengan kefahaman ya tentang konstruk dan sebagainya. Sambil supaya kita boleh saya boleh melihat apa sebenarnya kehendak rakan-rakan di peringkat Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi saya buat sharing dulu ya. Boleh lihat sekarang? Rakan-rakan di Labuan boleh lihat paparan saya? Belum lagi Tuan. Okey. Okey, boleh nampak sudah Tuan? Ada sudah ya? Okey, nampak sudah. Ini bergerak ke sekarang? Ya, bergerak Tuan. Okey. Sebab hari Senin yang lepas saya buat pembentangan kepada rakan-rakan pegawai SIC Plus Negeri Sabah dan juga rakan-rakan task force ya. Kalau di Labuan dipanggil sebagai kumpulan pemikir, kita di Negeri Sabah kita panggil sebagai task force mata pelajaran lah. Jadi ada pertemuan pada hari Senin yang lepas, ada sedikit masalah bila saya membuat pembentangan. Jadi alhamdulillah ya, hari ini kita akan bertemu untuk satu bengkel bina item reka bentuk dan teknologi guru-guru sekolah menengah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi saya terus pergilah tuan-tuan ya, sebab saya ingat masa yang kita ada ini untuk tempoh 2 jam sebenarnya memang tidak cukup. Saya cuba usahakan sebaiknya ya. Saya mohon pada rakan-rakan untuk memberi perhatian. Mungkin ada perkara yang saya akan skip lah ya. Saya akan skip, mungkin sudah kita sedia maklum. Jadi kita pergi kepada item, apa dia definisi item ini, itu perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respon. Ya, jadi bila kita bercakap tentang item, dia berbeza dengan soalan. Ya, dia berbeza dengan soalan. Jadi bila kita pergi pada pembinaan item, dia satu. Tapi bila kita gabungkan, dia menjadi soalan. Jadi secara umum ya, untuk mata pelajaran RBT ini, item ini dia bahagi kepada 2 jenis, iaitu item objektif dan juga item subjektif. Jadi apa pemahaman kita ya? Sebelum itu kita pergi kepada format PT3 ini, mungkin kita recall sahaja sebab masih ada di kalangan rakan-rakan kita yang mungkin agak keliru dari segi format ini. Jadi kita lihat ujian bertulis bahagian A itu, saya terus pergi saja, pergi pada nombor 3. Bahagian A ada 15 soalan objektif aneka pilihan ya. Kemudian kita ada bahagian B objektif pelbagai bentuk OPB dan juga bahagian C di mana ada 3 soalan subjektif dan markanya 15 markah untuk bahagian A, bahagian B 55 markah, bahagian C ada 3 soalan membawa 30 markah. Jadi ini ditambah lagi dengan kerja kursus. Saya ingat yang ini saya tidak akan pergi lebih dalam. Cuma saya harap rakan-rakan faham sebenarnya dari segi nisbah aras kesukaran 532 ya, yang diperuntukkan untuk mata pelajaran RBT ini. Jadi dalam item ini ada beberapa istilah yang perlu kita maklum. Yang pertama berkaitan dengan konteks. Ya, konteks. Apa dia konteks? Maksudnya bila kita merujuk kepada DSKP. Ya, DSKP mata pelajaran reka bentuk, kita ada tajuk-tajuk misalnya 1.1 ya, 1.12 dan sebagainya, itu merujuk pada konteks. Konstruk ini kita akan pergi lebih dalam ya. Saya hanya akan menyentuh konstruk yang kita gunakan dalam membina item bagi mata pelajaran RPT. Kemudian aras kesukaran, saya rasa semua orang tahu aras kesukaran ini merujuk kepada sama ada soalan itu beraras rendah, sederhana ataupun aras tinggi. Klasifikasi item ini merujuk pada sama ada kita ingat ya, ingat ataupun kita soalan yang berbentuk fikir, dan jenis item itu yang saya sebutkan tadi sama ada kita buat soalan objektif ataupun subjektif ya. Cuma untuk objektif kita tadi seperti yang saya terangkan di awal, dia merujuk pada objektif aneka pilihan juga objektif
pelbagai bentuk. Okey, dalam item itu sendiri ya, dalam item itu sendiri ada beberapa perkara ya yang perlu ada dalam satu item. Yang pertama adalah dari tugasan. Ya, apa tugasan yang kita berikan dalam item itu? Apa arahannya? Arahannya ini merujuk kepada orang kata kata tugas ya, gabungan kata tugas tadi dan sebagainya. Bila disebut arahan dan tugasan itu dia akan menjadi satu istilah yang baru menjadi STEM. STEM inilah yang kita akan merujuk kepada kata tugas dan apa arahan yang kita hendak berikan. Ya, kemudian bagi soalan berbentuk objektif kita perlu memberikan option, ya perlu ada option dan perlu ada peraturan pemarkahan, ya, mesti ada stimulus ataupun rangsangan ya. Kalau stimulus ini merujuk kepada rajah ya, raja, jadual dan sebagainya. Okey, ini dia konstruk ya. Ini konstruk yang ada bagi mata pelajaran reka bentuk teknologi. Kalau kita lihat di situ ada 13. Bagi nombor 1 hingga nombor 8 ya, bermula dengan terminologi, fakta, convention, urutan, pengkelasan kriteria, metodologi dan juga prinsip. Maksudnya kita ada satu lagi P9 ya, P9 tapi kita tidak gunakan untuk mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Ini lebih kepada soalan ras rendah dan juga sederhana. Bila masuk pada konstruk yang ke-9 itu iaitu memahami ataupun kod dia C1. Ini C1 biasanya dalam soalan RBT ini dia pada bahagian C, soalan yang pertama. Ya, soalan yang pertama ini pun berada pada aras sederhana ya. C1 ini adalah soalan aras sederhana. Manakala untuk 4 konstruk yang akhir ya, bermula dengan aplikasi, analisis, menilai dan juga mencipta, ini adalah soalan aras tinggi. Dan daripada 4 ini kita hanya masukkan 2 ya pada bahagian C, soalan RBT. Maknanya C1 itu wajib, manakala P2 lagi soalan kita ambil daripada konstruk sama ada mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga mencipta. Setakat ni ada persoalan tidak? Saya ingat saya lebih suka kalau kita buat dalam bentuk 2 hala bagi memudahkan saya melihat kefahaman rakan-rakan di Labuan lah. Yang ni boleh ya? Saya teruskan? Boleh Tuan. Boleh ya? Boleh, okay. Jadi yang itu hanya menyokong ya daripada taksonomi Bloom dan juga taksonomi yang telah dikemas kini anak murid pada Bloom itu taksonomi Anderson. Inilah kita punya pegangan ya dalam kita membuat item. Jadi sekarang saya ingin menyentuh tentang nisbah aras kesukaran 532. Ada tidak rakan-rakan guru setakat ni boleh faham tidak dengan pembahagian nisbah aras kesukaran 532 ni? Mungkin saya mula dengan cikgu ketua pasukan pemikir RBT. Aras dia 5 tu rendah. Okey. 3 tu sederhana, 2 tu tinggi. Dari Jadi segi dari segi penskoran dia. Okey, dari segi pembahagian item tu maklum sudah ya, cikgu? Ya. Yang ini okey. Okey ya. Okey. Jadi maknanya dia merujuk pada jumlah markah keseluruhan ya, jumlah markah keseluruhan. 532 itu merujuk pada 50% markah bagi soalan aras rendah, sama ada kita letak di bahagian A, objektif aneka pilihan, ataupun kita letak pada bahagian B, objektif pelbagai bentuk. 30% markah bagi soalan aras sederhana juga boleh dapat, 20% pada bahagian A dan B, ya, kita boleh gabungkan bahagian A dan B, serta 10% pada bahagian C. Ya, 10% pada bahagian C iaitu soalan C1, iaitu konstruk memahami tadi. Manakala 2 itu merujuk pada 20% markah bagi soalan aras tinggi bahagian C, ya, sama ada kita soalan mengaplikasi, menganalisis, menilai ataupun mencipta. Okey, tidak apa, saya teruskan saja dulu. Mungkin kalau ada kemusykilan rakan-rakan boleh bertanya nanti ya.
Boleh kalau ada yang rasa tidak faham boleh tahan saya ya untuk mungkin kemukakan. Tuan, ya. Ya, saya nak tanya untuk nisbah ni kan dia ada tapak ke untuk kan biasa nanti, kita masuk JSU kan? Ya, nanti saya sediakan yang kami gunakan di negeri Sabah. Okey. Ya, dia memudahkan kita untuk kita isi dan kita boleh buat semakan sama ada JSU yang kita buat ketetapan itu sudah memenuhi tidak nisbah ras kesukaran ni, adakah soalan yang kita masukkan itu berlebihan atau tidak, kita boleh lihat nanti. Nanti saya akan tunjukkan ya, saya akan kongsi. Okey ya, jadi saya ingat ini sudah saya terangkan secara sepintas lalu. Okey, ini item objektif. Saya pun tidak mau secara detail. Saya ingat rakan-rakan sudah tahu apa itu OAP dan juga apa itu OPB ya. Yang OAP ni biasanya pada bahagian A, ya, soalan aneka pilihan itu. Manakala yang OPB ni kebanyakannya pada memang semua pun berada pada bahagian B, ya, bahagian B. Manakala bahagian C itu merujuk kepada soalan subjektif. Okey, ini saya sekadar ulang ya untuk item objektif ya, iaitu aneka pilihan. Kita ada beberapa perkara yang perlu kita ni. Yang pertama stimulus. Ya, stimulus ini dia merujuk kepada jadual raja ya yang memberi rangsangan kepada murid. Kita sebenarnya di peringkat RBT ni kalau kita dapat masukkan lebih kurang 70% item yang mempunyai stimulus ini yang memberi rangsangan kepada murid, sebenarnya dia sangat membantu kepada murid-murid kita lah untuk menjawab soalan. Okey, yang kedua STEM. Ya, STEM ini adalah gabungan antara kata tugas dengan arahan. Ya, kata tugas dengan arahan. Contohnya padankan. Ya, kita memberi arahan, ya, padanan dan sebagainya itu arahan, itu tugasan, kemudian arahannya apa yang mau kita padankan dan sebagainya. Okey. Kemudian yang ketiga itu dari segi distractor. Ini saya akan tunjuk nanti dengan tuan-tuan ya. Distractor ialah pengganggu. Ya, kita sedia maklum dalam soalan objektif ini ABCD, biasanya kita hanya akan ada satu jawapan yang paling tepat. Ya, satu jawapan yang paling tepat, tapi mungkin di dalam kita membuat pilihan jawapan itu, katalah A itu adalah jawapan yang paling tepat, itu dia punya jawapan ya, pilihan jawapan dia A. B, C dan D itu kita perlu wujudkan distractor. Ya, kadang-kadang pilihan jawapan yang kita dapat buat ABC saja, yang D itu akan timbul masalah. Ini yang kita akan perlihatkan nanti, ada beberapa contoh ya. Cuma contoh-contoh mandangkan kita buat pemerkasan PT3 ni pada 2019 dan awal 2020 saya telah berpindah ke JPN Sabah. Jadi saya tidak sempat ya untuk menyediakan item penuh berkaitan dengan RPT untuk dijadikan contoh. Okey, kita ada pilihan jawapan dan juga seterusnya. Kita pergi kepada ini penerangan kepada perkara-perkara tadi. Saya ingat saya tidak akan ulang. Okey, item subjektif. Ya. Tuan, saya mau tanya soalan. Ya, sila. Yang sebelumnya, slide sebelum. Okey. Ini? Ya. Okey, antara 5 item ini, tak semestinya semua itu mesti ada kan untuk setiap soalan? Ya, tidak semestinya. Okey, yang sebagai contoh mungkin soalan itu kita tidak ada sediakan raja kan, bermakna kita tidak masuk stimulus lah. Hanya yang wajib ada yang mana? Yang wajib ada ialah satu STEM. Ya, maksudnya kata tugas dan arahan. Kemudian kita perlu sediakan jawapan dan perlu ada pilihan jawapan. Sebenarnya ada 3 ni saja yang perlu. Ya, tetapi kita perlu ada distractor yang baiklah. Ya, kita perlu ada distractor yang baik. Saya ambil contoh mudah lah tuan ya. Kalau misalnya dululah kita belajar tentang jenis pipe kan, pipe BG, pipe poly dan juga pipe PVC kan. Jadi bila kita bersediakan jawapan ABC,
jawapan tu ada daripada kandungan ataupun daripada huraian sukatan pelajaran yang kita ajar kepada pelajar, tetapi pilihan yang keempat macam mana kita mau mencari distractor yang bagus itu, maka kita perlu cari dalam lingkungan DSKP. Kita tidak boleh keluar daripada itu. Tiba-tiba mungkin kita bagi pipe getah misalnya kan. Jadi distractor itu sebenarnya dia tidak berfungsi. Ya, tidak berfungsi. Jadi ada perkara-perkara tertentu yang kita akan lihatlah ya. Satu lagi tuan. Ya, soalan. sila. Okay. Yang distractor ni ataupun pengganggu ni, Ya. Adakah hanya pada pilihan jawapan ataupun kita juga boleh masukkan dalam soalan? Maksudnya dalam STEM. Biasanya kita letak di dalam jawapan saja, cikgu. Oh, okey. Ya, maksud cikgu macam mana dia? Ada contoh tidak? Tak adalah, saya tak fikir dulu semua Ya, sebab kita ni kalau untuk STEM itu ada yang berbentuk soalan yang berbentuk negatif ya, kita letak perkataan bukan. Itu pun sebenarnya satu perkara yang boleh mengelirukan lah. Nanti kita akan lihat satu persatu ya tentang itemnya, contoh-contoh item yang baik dan sebagainya. Ataupun mungkin boleh jadi dia letak pengganggu tu pada stimulus. Boleh tak? Stimulus biasanya kita letak gambar. Kalau kita letak gambar, misalnya kita memang akan letak yang itu kita boleh ni. Cuma cikgu ya, kita sebagai guru kita cuba elakkan kita memberi soalan yang kadang-kadang ada kita ni buat soalan kita mau betul-betul uji pelajar tu kan. Tapi kita cuba elakkan yang begitulah. Maknanya kalau raja yang kita bagi tu memang kita bagi raja yang betul-betul lah. Tapi biasanya distractor ini dia merujuk kepada pilihan jawapan itu. Ya, pilihan jawapan A, B, C, D itu. Kita cuba cari yang pengganggu yang baik lah. Ya, sebab kalau dia dapat memberikan jawapan yang terlalu ketara, bermakna distractor yang lain itu tidak berfungsi dengan baik. Ya, dia tidak berfungsi dengan baik. Okey, saya teruskan dulu cikgu ya. Ya, okey. Masih. Okey, sama. Okey, untuk subjektif ya, kita item respon terbuka, item respon terhad, ya, item berstruktur dan kebanyakan ya untuk mata pelajaran RBT ini kita banyak menggunakan item berstruktur. Ya, saya bagi penerangan ni cikgu ni memang fokus kepada mata pelajaran RBT ya supaya kita boleh ni. Saya tidak akan beri detail berkaitan dengan yang lain ya. Tapi kalau kita kebanyakan soalan-soalan kita ya terutama untuk bahagian C itu biasanya kita akan ada soalan E1, E2 ya, atau dia ada struktur dia ya, merujuk kepada soalan tadi dia ada pecahan-pecahan. Okey. Okey, ini penilaian item. Ya, penilaian item. Proses membuat pengadilan terhadap mutu item dengan mengambil kira setiap ciri item yang baik. Ya, ada beberapa perkara yang perlu kita lihat ya. Di sini dia 9-point system ya. Kalau di peringkat lembaga dia gunakan 9-point system. Akur kurikulum, ya, akur spesifikasi, akur peluang, ya, tepat dari segi konstruk, tepat dari segi konteks, ya, komponen yang jelas, kesesuaian kesukaran, sesuai penting, sesuai adil. Jadi kita lihat di sini, kalau yang 2 bintang itu, kalau memang tidak ada di dalam dalam DSKP kita, bermakna dia sudah tidak akur kurikulum. Ya, bila dia yang 2 bintang ini salah satu saja kita tidak dapat penuhi, otomatik kita akan tolak ya, kita akan tolak item tersebut. Cuma dari segi ketepatan konstruk itu ada orang dia tolak, tapi kita jangan buang teruslah item tu. Mungkin hanya dia tidak menepati konstruk, tetapi kita boleh simpan dia sebagai bank ya, kepada bank item kita lah. Okey, jadi ini dia borang topik kasut. Ini yang biasa digunakan di peringkat lembaga peperiksaan untuk bahagian A, ya, bahagian B, bahagian C. Jadi kita kena lihatlah untuk bahagian A ini, saya cuma ambil di atas dan juga di bawah saya cikgu. Jadi bahagian A ini ada jenis item, objektif, kita kena catatlah ya. Objektif, aneka, pilihan. Ya, konteks kita merujuk pada DSKP mungkin 1.1.
1.1a ya, merujuk pada tajuk dan juga subtajuk yang mana. Konstruk ini biasanya bila kita buat JSU nanti ya, kita buat JSU, kita sudah buat ketetapan, kita kata soalan kita mau P04 misalnya, pengkelasan. Jadi kita sudah buat ketetapan JSU tu, jadi kita minta kepada rakan-rakan guru ni untuk membina item itu mesti sesuai berdasarkan konstruk yang telah ditetapkan. Ya, apabila kita membina item tetapi dia keluar daripada konstruk yang telah ditetapkan, bermakna kita berhutang. Ya, kita berhutang dari segi item dan kita mesti mencuba seboleh-bolehnya memenuhi konstruk yang telah ditetapkan tadi. Okey. Ini klasifikasi ingat atau fikir ya, recall atau thinking. Kita tentukan ya, pembina item itu yang akan menentukan soalan aras rendah, sederhana dan tinggi. Biasanya ini kita akan duduk bersama dengan rakan-rakan panitia kita untuk menentukanlah ya ketetapan akhir. Adakah item yang dibina itu betul-betul aras rendah? Kalau saya sebagai pembina misalnya, saya katakan soalan ini aras rendah. Tapi mungkin ada rakan-rakan lain yang tidak bersetuju dan mungkin meletakkan pada aras sederhana. Jadi kita kena tentukan yang ini. Ya. Okey, pembina kita kena catat siapa pembina. Ini yang saya kata 9 point system, tetapi telah dikemas kini dia tambah beberapa perkara lah. Ya, dia tambah beberapa perkara dari segi kurikulum, spesifikasi, peluang, ya, konstruk, konteks, stimulus, ada tidak stimulus. Ini bukan satu yang wajiblah stimulus, tapi maksudnya stimulus itu ada setengah tu kita letak raja, kita tidak letak raja, sebenarnya item itu boleh berdiri sendiri. Jadi kita kena lihatlah, ada setengah perkara kita tidak perlu letakkan stimulus, ya. Sekiranya item itu boleh berdiri sendiri tanpa merujuk pada stimulus, bermakna stimulus itu bukanlah tidak boleh berfungsi dengan baik. Kena lihat apa kata tugas sesuai tidak perkataan ya, ataupun kata tugas yang diberikan, arahan, skema jawapan betul atau tidak, aras kesukaran ya, penting atau tidak kita tanya soalan itu, dan juga yang paling akhir dari segi keadilan. Ya, dari segi keadilan ini saya ingat dulu masa mata pelajaran kemahiran hidup lah dulu-dulu ya. Apabila kita menggunakan 3 buah buku teks kemahiran hidup. Jadi ada di antara fakta itu yang tidak sama. Jadi kita kena melihat kepada keadilan. Dan satu lagi, kita jangan memberi orang kata kelebihan ya, mungkin kepada etnik yang tertentu dan sebagainya. Jadi ada yang langsung tidak tahu makan jenis makanan misalnya dan sebagainya. Jadi keadilan itu pun kita perlu fikirkan. Okey, saya ingin kongsi lagi. Yang ini saya mau tuan-tuan terus pergi kepada ni ya. Boleh nampak sekarang yang distractor ni? Belum lagi. Belum keluar? Belum. Sekejap ya. Boleh nampak sekarang? Masih belum lagi. Belum lagi ya? Ya. Boleh nampak berkaitan dengan distractor? Okey, boleh. Sudah ya? Okey ya, saya share beberapa contoh soalan. Minta maaf sebab saya menggunakan slide daripada pihak lembaga peperiksaan yang untuk memberikan contoh-contoh ini.
Tapi berkaitan konstruk tu insya-Allah kita akan berikan satu contoh berkaitan konstruk ataupun yang bersesuaian dengan mata pelajarannya. Saya cuma tunjukkan beberapa contoh soalan objektif saja dulu. Okey, yang ini dipanggil soalan berbentuk soalan lengkap ya, di mana di hujung itu kita ada tanda soal. Jadi apakah ini adalah kata tugas, manakah apakah tujuan utama itu merujuk kepada arahan. Okey, ini ada contoh aneka pilihan. Okey, contoh objektif soalan objektif bentuk melengkapkan pernyataan. Sultan Kedah ni bersetujukan di hujung itu dia tidak ada tanda soal. Ya, tidak ada tanda soal, dan apabila pada pilihan jawapan oleh kerana dia melengkapkan pernyataan. Maaf Tuan, tak ada soalan tu keluar. Tidak keluar lagi? Ya. Yang ada slide sekarang dia distractor. Tajuk dia distractor. Oh, okey. Sorry. Sekejap. Masih tidak keluar? Belum lagi, masih slide yang tadi. Sekejap. Saya bermana saya kena keluar terus dulu ya, sekejap Ya. Nampak bergerak sekarang? Ya, nampak sudah. Aneka pilihan sudah sekarang kan? Ya. Okey. Ini yang soalan lengkap ya, berbentuk soalan lengkap. Jadi apabila kita menyediakan soalan yang di hujungnya ada tanda soal, bermakna pilihan jawapan itu kita kena mula dengan huruf besar lah. Ya, kena mula dengan huruf besar. Okey, yang ini bentuk melengkapkan pernyataan. Kita boleh buat juga macam ni. Ya, di mana di hujung stem itu yang berwarna merah tu dia stem ya. Sultan Kedah bersetuju menyerahkan pemilihan pada Inggeris kerana baginda memerlukan apa? Ya, memerlukan itu bermakna pilihan jawapan kita sambung dengan huruf kecil dan di hujung itu kita letakkan dengan nokta. Slide bergerak ya, slide bergerak. Sekarang masih Sultan Kedah. Okey. Baik, yang ini adalah bentuk stem negatif. Ya, maksudnya soalan yang dia punya stem itu berbentuk negatif. Antara berikut yang manakah tidak benar ya tentang tun perak. Okey, ini juga soalan lengkap, ada tanda soal. Okey, tetapi dia soalan berbentuk stem negatif sebab dia ada perkataan tidak ya, contoh bukan dan sebagainya ya. Okey, ini soalan aneka gabungan. Okey, kejatuhan Kesultanan Melaka adalah akibat kelemahan dan kemerosotan 1, 2, 3, 4 itu. Okey, dan satu ya dari segi pilihan jawapan ini, kita seboleh-bolehnya saya minta pada rakan-rakan guru, kalau di negeri Sabah memang saya minta supaya kita ikut pilihan jawapan yang ini untuk 3 pilihan jawapan lah. Ya, 1, 2 dan 3, 1, 2 dan 4, 1, 3 dan 4, 2, 3 dan 4. Dan kalau rakan-rakan lihat ya, pilihan jawapan 1, 2, 3, 4 di atas itu dia letak 2P dan 2K. Ini antara seni dalam menghasilkan item ya. Okey. Yang ini dua soalan yang sama sebenarnya, tetapi yang satu stemnya tidak lengkap dan jelas ya. Tidak lengkap dan jelas. Kecergasan fizikal ialah, kalau kita lihat pada sambungan ni, melengkapkan pernyataan ni macam tidak sesuai. Ya, kecergasan fizikal ialah ciri individu yang sihat. Kecergasan fizikal ialah ukuran. Dia suatu yang tidak lengkap dan jelas. Tapi apabila kita ubah ya, stem lengkap dan jelas antara berikut yang manakah ciri individu yang punya kecergasan fizikal yang tinggi.
mudah ini dan sebagainya. Ya, ini contoh-contoh stem lengkap dan jelas. Okey. Lemah ya, ini pun antara stem yang lemah menggunakan keterangan yang tidak perlu. Sebenarnya yang dia perlukan, dia cuma bertanya apakah yang direka oleh Alexander Graham Bell, ya. Tapi dia banyak cerita melihat pada perkembangan masa kini dan dalam bidang perhubungan dan sebagainya. Ya, jadi itu antara perkara-perkara yang tidak perlulah, ya, keterangan yang tidak perlu. Ya, jadi kalau boleh kita cuba buat stem yang lebih padat dan lebih jelas. Okey, yang ini berapakah jumlah penduduk Malaysia? Ini pilihan jawapan yang bertindih. Ya, melebihi 10 juta, melebihi 12 juta, melebihi 14 juta, melebihi 17 juta. Kalau sekarang kita punya jumlah penduduk ni bermakna ABCD pun kita sudah boleh terima, ya. Jadi dia perlu ada satu jawapan yang tepat, ya, perlu ada jawapan yang tepat. Okey, perkataan yang berulang-ulang pun kita cuba elakkan. Okey, antara berikut apakah fungsi kalorimeter bom? A, B, C dan D itu semuanya perkataan yang berulang. Jadi kita cuba macam mana untuk kita supaya tidak ada perkataan yang berulang, kita ubah stemnya kepada melengkapkan pernyataan. Okey, ini antara yang boleh kita baikilah. Okey, yang ini yang saya katakan pilihan jawapan, ya, mempunyai cadangan jawapan yang sama. Okey, 1, 2, 3, 4 semua menggunakan perkataan menolak, kan? Di situ menolak, menolak, menolak. Kemudian kita lihat dia punya pilihan jawapan itu A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 1, 2 dan 3 sahaja, D 1, 2, 3 dan 4. Saya ingat kalau masa PMR dulu kita boleh lihat pilihan-pilihan ini dalam soalan sains. Kadang-kadang jawapannya satu sahaja, ya, ke semua di atas dan sebagainya. Ya, tapi untuk kita di peringkat RBT kita syorkan macam inilah, ya. Jadi kalau pilihan jawapan maknanya dia tidak ada nih. Contoh macam yang bawah itu 1 dan 2, 1 dan 4. Kita lihat yang 1 itu cuma wujud 2 kali. Yang 2 roman itu pun wujud 2 kali. Ya, 3 roman pun wujud 2 kali dan juga yang 4 itu pun wujud 2 kali. Jadi kita kena seimbangkan, ya, kita tidak mau. Kalau kita lihat yang pilihan jawapan di atas itu ABCD itu, 1 di depan tu bermakna yang 1 tu semua betul. Kan? Semua betul. Ya, jadi kita tidak mau macam itulah. Kalau pilihan yang 3, 1, 2 dan 3, 1, 2 dan 4, ya, kita perlu ingat yang 1 itu akan wujud 3 kali, 2 akan wujud 3 kali, 3 akan wujud 3 kali, 4 pun akan wujud 3 kali. Okey, ini pilihan jawapan terlalu panjang. Pilihan jawapan di seragam panjangnya. Ini pun sebenarnya ada seni. Ya, kalau kita lihat yang di atas itu ABC, jawapan dia pendek-pendek. Tiba-tiba yang D itu jawapan yang panjang. Saya ingat dulu masa PTK, rakan saya selalu dapat 4-4, ya, masa ujian PTK. Ini rakan-rakan yang lama lah, ya. Mungkin kalau guru-guru yang baru posting dia tidak tahu apa itu PTK. Jadi saya heran rakan-rakan saya ini kan selalu dapat 4-4 masa peperiksaan PTK. Dia bagi tahu, dia kata ambil jawapan yang panjang saja. Semua tu betul, dia cakap. Jadi bila kita cek soalan-soalan tu, ya betul. Ya, yang panjang saja. Jadi kita tidak mau, kalau boleh diseragamkan panjangnya. Nanti saya akan share dengan tuan-tuan, ada satu nota yang saya gunakan, ya, nota ringkas untuk kegunaan rakan-rakan macam mana kita membina item ini, ya, sekadar nota-nota penting saja. Jadi kalau kita lihat yang di bawah tu dia hampir sama, ya, dia hampir sama. Jadi kita lihat ABCD yang bawah, ya, pilihan jawapan di seragam panjangnya. Kita akan susun sama ada kita guna yang di atas itu yang paling pendek, yang hujung itu yang paling panjang, atau kita boleh guna yang paling panjang di atas dan yang paling pendek di bawah, ataupun kita boleh buat dalam bentuk dia tu C terbalik ataupun bentuk C. Ya, faham tak maksud saya ni, cikgu? Boleh faham? Halo? Faham tuan. Maknanya sama ada dia membukit ataupun dia
ke dalam lah lengkungnya tu. Ya. Nanti saya tunjuklah ya, kadang-kadang ni bentuk yang kita diminta untuk betulkan juga ya. Ada setengah guru apabila dia buat soalan, dia mau supaya senang menandakan. Sengaja dia letak jawapan tu A semua misalnya, supaya dia buat lubang tu satu kali saya semua A kan. Tapi dari segi seni dia tu tidak betul lah sudah. Ya, tidak cantik lah ya, tidak cantik. Okey, yang macam ini antara berikut yang manakah punca penyakit jantung. Ini pula jawapan lebih daripada satu. Kolesterol tinggi pun betul, ya, merokok berlebihan pun betul, tekanan darah yang tinggi pun betul ya. Jadi jawapan lebih daripada satu. Okey. Hubungan ketara ya, di mana soalan telah memberi clue. Ya, memberi clue. Antara berikut agensi kerajaan yang manakah bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Bila sebut si alam sekitar, confirm kita boleh jawab jawapannya ialah C. Ya, jadi kita jangan memberi clue. Dalam STEM itu kalau boleh-bolehnya kita jangan memberi clue. Okey, contoh yang di bawah tu dia sebut tentang masalah penebangan hutan yang berleluasa. Ya, dia tarik perhatian kepada lain. Mungkin ini yang cikgu yang bertanya tadi berkaitan dari segi apa tadi distractor tu. Saya tidak pasti ya cikgu ya, tapi biasanya distractor kita memang letak di bahagian pilihan jawapan lah. Okey, yang ini yang dia katakan jawapan yang tidak homogen. Ya, jawapan yang homogen ya, kita lihat kedua-duanya adalah melengkapkan pernyataan, tapi dari segi pilihan jawapan itu dia nampak cantik yang kedua ni yang sebelah kanan yang warna merah ni, kotak merah ni, dia menentukan adalah untuk menentukan ya, nampak macam ayat itu betul-betul kita lengkapkan ya pernyataan tersebut. Tidak seperti yang pertama, adalah untuk pencapaian objektif, adalah untuk prestasi. Macam ayat itu tidak berapa bersambung lah ya. Ini antara yang lemah. Okey, pilihan jawapan tidak sama jenis. Bunga kebangsaan Malaysia ialah bunga raya. Ya, tiba-tiba ada pula bunga kertas, bunga cempaka tu okey, tidak ada masalah. Bunga emas itu. Ya, bunga emas. Jadi kalau kita anda ubah ya, bunga kebangsaan Malaysia ialah bunga roska, memang berada dalam kelompoknya. Ya, memang berada dalam kelompoknya. Okey, tapi dalam RBT kita kena merujuk dalam di SKP kita ya. Bila kita sebut berkaitan dengan fakta itu, kita kena pastikan faktanya masih berada di sekitar di SKP RBT. Okey. Ini boleh nampak distractor ni cikgu? Boleh tuan, boleh. Okey. Boleh nampak. Bergerak ya, bergerak. Bergerak, slide bergerak. Okey. Okey, kita pergi kepada konstruk ya. Mengetahui kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat balik pembentangan saya di awal tadi, di peringkat pengetahuan itu ya, mengetahui ni sebenarnya di peringkat lembaga peperiksaan kita ada 9 ya, P1 hingga P9, tetapi yang kita di peringkat mata pelajaran RBT kita hanya sampai 8 saja ya, kita tidak ada sampai ke peringkat P9 itu. Jadi P1 terminologi, P2 fakta, P3 kelaziman ya, convention ataupun paling mudah kita simbol ya, simbol. P4 urutan, P5 pengkelasan, P6 kriteria, P7 tentang metodologi atau kaedah ya, dan P8 adalah pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi. Okey. Jadi kita lihat ya, untuk P1 itu terminologi. Dia berkaitan, kita mudahkan saja, dia berkaitan dengan nama, bahagian-bahagian dan juga maksud. Ini terminologi. Kedua fakta, ini maklumat umum berkaitan dengan faktor-faktor ya dan sebagainya. Kemudian kita pergi kepada yang P3 merujuk kepada simbol. Kalau dalam RBT ini dalam tajuk mana yang ada simbol? Cikgu, tajuk mana yang kita ada simbol? Elektrik dan elektronik. Okey, elektrik, elektronik kita ada ni. Itu daripada KHB lama pun kita ada. Kalau yang sekarang ni, di bawah RBT selain pada elektrik, elektronik, di mana lagi ada simbol?
Kalau mekatronik, ada tidak simbol macam ya, sesuatu yang menjadi kelaziman, ya, sesuatu yang menjadi kelaziman. Jadi kita kena lihat kalau simbol itu diterima standar seluruh dunia, maka kita ambil. Okey. Kemudian urutan ni sesuatu yang mesti mengikut dia punya. Ni biasanya soalan berkaitan dengan langkah-langkah lah, ya, berkaitan dengan langkah-langkah. Okey, seterusnya pengkelasan. Kita mengkelaskan, ya, kita mengkelaskan. Kemudian P6 tentang kriteria. Ini biasanya yang ada ciri-ciri, kelebihan, kelemahan dan sebagainya. Kemudian P7 merujuk kepada metodologi, ya, metod atau kaedah yang digunakan, ya, kaedah yang digunakan. P8 pengetahuan tentang prinsip dan juga generalisasi. Kita mudahkan untuk P8 ini, dia merujuk kepada pengiraan saja, cikgu. Mana-mana soalan yang berbentuk pengiraan, maka dia masuk dalam P8. Okey. Okey, kita lihat terminologi tadi. Ini contoh-contoh soalan. Antara berikut yang manakah definisi invensi? Definisi, dia merujuk pada definisi, maka soalan ini merujuk kepada P1. Okey. Okey, istilah-istilah yang digunakan juga masih kepada P1. Okey. Kemudian namakan mesin, ya, kita memberi nama mesin, mesin gerudi lantai misalnya, mesin gerudi gergaji mudali ke apa tu, semua merujuk kepada nama. Ya, yang ini pergi kepada terminologi. Okey, bahagian-bahagiannya pada bahagian A, B, C dan D juga bila disebut nyatakan nama bahagian dia merujuk kepada terminologi. Okey, jenis lukisan. Dia di depan tu dia ada bagi penerangan, kemudian dia bagi nama lukisan itu, ya. Baik. Seterusnya saya pergi pada fakta. Slide bergerak. bergerak, Tuan. Okey, antara berikut yang manakah kelebihan pembentukan kumpulan kerja, ya, dia pilih satu kan. Ini fakta. Ya, fakta jenis-jenis lakaran, ya. Okey, fungsi. Ya, fungsi. Okey, kita bertanya berikut adalah fungsi pahat. Ya, jadi kita kena bagi tahu apa dia punya fungsi itu merujuk kepada fakta, ya, P2. Okey, ini pun perkara-perkara umum berkaitan dengan amalan keselamatan juga P2. Okey, nyatakan jarak antara tanaman, nyatakan jarak antara barisan juga merujuk kepada fakta. Okey, mesin yang digunakan, ya. Yang ini dia sudah pergi kepada soalan berstruktur lah. Ya, dia pergi pada soalan berstruktur. Tapi kalau dia nyatakan mesin, ya, yang sesuai untuk menggunakan, dia sudah ni sebenarnya soalan ni saya minta maaf lah. Ya, ada antara yang kalau di peringkat saya lah, ya, ada soalan-soalan yang diberikan ni pun dia agak bertentangan sebenarnya. Hari itu di peringkat JPN Sabah pun kami membahaskan perkara-perkara ini. Ya, tapi yang saya ingin rakan-rakan maklum, bila sebut tentang fakta dia pergi pada fungsi, kegunaan, ya, maklumat am atau, ya, tentang sesuatu perkara. Ini dia, ya. Okey, convention. Okey, ini simbol. Ini di bawah tajuk mana sudah, ya, cikgu? Tingkatan 2 apa ni kan? Bab 1. Ya, bab 1 tingkatan 2 kan? Ya.
Sebab saya ni cikgu, saya tidak masa yang RBP ni saya tidak sempat mengajar tingkatan 3 ya. Jadi saya tidak sempatlah masuk tajuk-tajuk mekatronik dan sebagainya. Yang saya diminta untuk membantu pada waktu itu adalah untuk berkaitan dengan pembinaan item. Tapi saya yakin dan pasti pembinaan item ini kita kena latih. Kita kena latih diri kita untuk buat item. Barulah kita dapat aplikasikan berkaitan dengan pembinaan item ni. Ataupun kalau kita sudah tahu ni, kita boleh lihat item-item sedia ada dan kita boleh membuat penilaian kepada item-item tersebut lah. Ya. Okey, yang ini ada simbol. Okey, masih juga simbol. Yang ini P03 ya. Convention ataupun simbol. Yang ini juga saya tidak pasti yang ini ada tidak sekarang dalam RBT. Saya ingat ini dulu dalam mata pelajaran KHB mungkin ada dulu ya, mata pelajaran pilihan ekonomi rumah tangga. Okay. Sekarang tak ada. Tiada sudah kan? Ya. Yang ini simbol-simbol komponen elektronik kan? Ini masih ini ada. Juga, ini adalah contoh-contoh simbol. Okey. Yang ini sebenarnya bukan ya, saya ingat bukan lakaran simbol ya. Tolong jangan terima yang ini. Okey. Baik, seterusnya pergi pada urutan. Okey, susun mengikut urutan yang betul. Sama ada ini kalau kita buat dalam objektif aneka pilihan, kita buat ya, satu beza ya dalam urutan dengan soalan-soalan yang lain. Apabila kita buat pilihan 1, 2, 3, 4 ini, untuk urutan pilihan jawapan pada urutan tidak ada perkataan dan. Ya, tidak ada perkataan dan. Dan kalau rakan-rakan lihat pun, kita mulakan ini antara cadangan-cadangan di peringkat panel. Ya, di peringkat panel, biasanya kita akan ambil 1 tu 2 kali, 3 tu 2 kali ya. Terserahlah kalau rakan-rakan memula dengan 2 pun, pastikan kalau contohlah jawapannya bermula dengan 2. Bermakna rakan-rakan akan ambil 2 itu, ada 2 jawapan yang kita mula dengan 2. Susah saya mau tunjuk di sini ya apabila kita tidak bersemuka ni kan. Macam ni maksud saya yang jawapan A dan B itu 1, kemudian yang B pun dimulakan dengan 1 kan. Begitu juga dengan jawapan C, kita mula dengan 3 dan jawapan D pun kita mula dengan 3. Ya. Kita jarang kita ambil ya, dalam kita membina item jarang kita ambil 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita cari dulu jawapan yang betul, kemudian kita bagi pilihan dengan distractor yang lain lah. Okey, yang ini juga adalah soalan urutan tetapi dalam bentuk objektif pelbagai bentuk ya, di mana kita minta pelajar untuk meletakkan ataupun menulis nombor 1, 2, 3 dan 4 pada peta yang disediakan. Ini juga adalah soalan P04 ya, iaitu urutan. Okey, seterusnya yang ini pun dia 1, 2, 3, 4 dan 5 juga urutan. Cuma di peringkat PP3 ini disyorkan ya. Kalau kita ada sampai 5 langkah begini, biasanya kita beri satu jawapan lah, kita masukkan contoh tulis 2, 3, 4 dan 5 pada ruang yang disediakan. Langkah 1 telah diberi. Ya, langkah 1 telah diberi. Bermakna kita cuma minta 4 markah saja di situ. Ya, kita cuba elakkanlah kalau macam ini dia akan menyebabkan kesilapan yang besar ya kepada murid kita. Okey, yang ini pun boleh dia dibuat. Yang ini bergantung pada kreativiti pembina lah. Pembina, bagaimana dia hendak menghasilkan
item tersebut. Ini langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. Dia minta pindahkan A, B, C, D dan E itu ke dalam ruangan yang telah disediakan. Yang ini pun mungkin kita boleh ringkaskan lah ya. Kita ringkaskan, mungkin kita bagi 4 pilihan saja. Ya, 4 pilihan saja. Kemudian mungkin yang 1 kita sudah beri. Contoh yang A kita sudah beri. Langkah apa ni? Yang A, jawapan bagi A telah diberi ya dalam kotak itu. Jadi dia perlu tulis B, C, D dan E. Dan untuk ini kita biasa galakkan sama ada kita letak yang langkah pertama dan juga pada langkah yang terakhir saja. Ya, jarang kita letak pada bahagian tengah. Ya, kita tidak letak pada bahagian tengah. Kalau kita mau memberikan jawapan yang sedia adalah. Okey. Contoh saja, ini pun boleh. Ini pada bahagian B. Okey, soalan ini cikgu ya, kita ada 2 jenis. Satu dipanggil select type ya. Kalau yang ini dipanggil select type. Kita hanya perlu masukkan ya 1, 2, 3 dan 4 itu ke dalam ruangan atau pada peta yang disediakan. Ini dipanggil select ya, kita pilih. Tetapi yang ini dia dipanggil soalan apa ni, item dalam bentuk supply ya, supply type, di mana pelajar kena memberikan menulis ya, kena menulis langkah itu. Kita boleh buat macam ini, tetapi saya syorkan ya kepada rakan-rakan hanya untuk mungkin 1 patah perkataan ataupun paling banyak pun 2 patah perkataan. Ya, bukan kita minta pelajar untuk menulis ayat yang agak panjang ya. Ayat yang agak panjang ini akan menyukarkan murid-murid kita lah ya untuk menjawab. Jadi kita syorkan bagi yang jawapan yang pendek saja, 1 atau 2 ya, paling banyak pun 2. Yang ini juga dalam bentuk select ya. Kita pilih saja dengan kita masukkan ke dalam peta yang disediakan. Ini P4, kita pergi yang pengkelasan. Okey. Kita mengkelompokkan ya, mengkelompokkan. Ini salah satu cara dalam membina objektif aneka pilihan ya, OAP itu. Antara berikut peranti input yang manakah dikategorikan dalam input digital. Ini kalau yang 1 jawapan ya, kalau 1 jawapan mana kita buat ABCD. Tapi satu cara lagi yang kita boleh gunakan untuk pengkelasan ini, kita boleh buat dalam bentuk aneka gabungan. 1 dan 2, 1 dan 4, 2 dan 3, 3 dan 4. Itu juga masuk dalam kelompok pengkelasan. Ya, dalam kelompok pengkelasan. Okey. Objektif pelbagai bentuk, ini membezakan antara prinsip reka bentuk dan juga elemen reka bentuk. Kita minta pelajar itu letak yang mana prinsip reka bentuk, yang mana elemen reka bentuk. Dan seboleh-bolehnya kita mudahkan pelajar, cuma di sinilah selalu berlaku kekeliruan dengan pelajar kita ni. Dia mengisi perkataan, ya, sedangkan arahan itu lengkapkan jadual berikut dengan menulis A, B, C atau D. Ya. A, B, C atau D dalam ruang jawapan. Ya. Dia minta A, B, C, D, tapi kadang ada pelajar kita ni yang dia dia pergi tulis lagi perkataan kontras, warna, bentuk dan juga harmonis. Ini yang kita perlu perjelaskan. Nasib baiklah kita ni di peringkat sekarang ini pemerkasan PT3. Soalan-soalan ini kita bina di sekolah dan kita juga yang akan menyemak ya. Markah saja yang mungkin kita perlu hantar ke lembaga peperiksaan. Okey. Ini pun juga kita kita kelaskan yang mana 1 keselamatan diri, yang mana 1 keselamatan mesin ya, dengan menulis A atau B dalam peta.
Okey, yang mana satu alatan menanda, yang mana satu alatan memotong. Ya, walaupun kita di sini menggunakan term ya ataupun nama alatan itu, tetapi kita sudah memberi dua kelompok iaitu alatan menanda dan juga alatan memotong. Maka dia masuk kepada P05 iaitu konstruk pengkelasan. Okey, ini pun juga bahan penyambung dengan bahan kemasan. Okey, ini kita pilih yang mana satu ada merupakan bahan penyambung. Jadi letak 3 daripada tu yang bahan penyambung, maka juga kita mengkelaskan sebab pilihan yang diberi adalah dengan bahan kemasan sekali. Jadi kita tentukan apa dia punya jawapan di situ. Okey, ini pun dua peranti dalam kategori sama, dia bagi contoh. Okey, dia minta apakah dua peranti dalam kategori sama dengan P. Okey, seterusnya kriteria berkaitan dengan ciri-ciri, sifat atau komponen. Ya, komponen yang ada pada suatu. Ini saya kata objektif aneka pilihan jenis aneka gabungan. Ya, antara berikut ciri. Biasanya soalannya bermula dengan ciri lah. Ya, ciri antara berikut yang manakah ciri pakaiannya yang perlu dipakai oleh orang yang bertubuh gebal. Ada masalah tidak pilihan jawapan ni, cikgu? Ada yang mau respon? Susunan pilihan jawapan tu? Maksudnya cikgu? Dia perlu dari pendek, seterusnya ke bawah tu dia kena tersusun. Sebab yang keempat tu macam dia pendek kan? Pendek kan, okey. Ini yang maksud saya cikgu. Dia boleh guna ni cikgu. Yang ini dia bentuk C terbalik. C terbalik boleh? Boleh. C terbalik atau bentuk C pun boleh. Ataupun yang pendek di atas, yang panjang di bawah pun boleh. Yang kita buat yang panjang di atas, pendek di bawah pun boleh. Tidak ada masalah. Okey. Boleh, tiada masalah ya. Cuma yang inilah yang saya katakan ABCD ini, kalau boleh di peringkat panitia, kita buat sudah ketetapan. Macam saya lah di sekolah lama, saya sudah buat ketetapan. Saya tidak guna 1 dan 3 nih. Apa yang kami guna ialah 1 dan 2, ya, 1 dan 4, 2 dan 3, 3 dan 4. Jadi semua soalan yang item yang kami bina, pilihan jawapannya mesti macam ini. Itu biasanya kita buat di peringkat panitia. Jangan sekejap kita buat untuk yang dua pilihan ni kita buat 1 dan 2, 1 dan 4, 2 dan 4, 3 dan 4. Tapi tiba-tiba 2 dan 3, 3 dan 4. Tiba-tiba ada pula item yang lain kita buat pilihan bentuk ini, 1 dan 3, 1 dan 4. Jadi dia sudah macam tidak jadi masalah sebenarnya ya, tidak jadi masalah. Tapi saya ingat di peringkat panitia untuk memudahkan kita supaya ada keselarasan, maka saya di sekolah lama saya tetapkan ya, saya buat ketetapan. Untuk yang 2 pilihan ataupun yang 3 pilihannya bagi aneka gabungan itu. Okey, ciri ya, ciri. Ini pun dia ciri, tetapi dia padankan dengan pada jawapan PQR itu. Jadi dia berbalik kepada apa arahan kita sebenarnya. Ya, apa arahan kita dalam STEM. Itu akan menentukan apa konstruk. Ya, apa konstruk yang telah kita tetapkan. Adakah kita mematuhi konstruk yang telah ditetapkan ataupun tidak. Okay, saya pergi ni lah, kita sudah jam 3 ni. Saya mau tunjuk kepada apa ni yang tapak tu ya, seperti yang diminta tadi. Okey, method. Boleh nampak Raja tu? Boleh. Ini merujuk kepada kaedah. Ini saya kata antara berikut, kaedah reka bentuk pengiklanan yang manakah? Dia sebut kaedah, dia sudah mulakan dia punya STEM itu dengan kaedah, maka dia merujuk kepada P07. Ya, P07.
7 iaitu metodologi ataupun kaedah. Okey, yang ini pun kita ada belajar dalam reka bentuk apa yang dimaksudkan dengan pembuangan, kaedah penyatuan, ya, kaedah peleraian dan juga kaedah pembenaman, ya. Ini juga merujuk kepada kaedah. Okey. Okey, kalau dulu-dulu masa KHB cara kita menyapu, ya, atau menyembur, ya, buat semburan shellac, itu juga merujuk kepada kaedah, kaedah memaku serong, kaedah memaku tegak dan sebagainya, itu adalah menunjuk kepada kaedah. Kalau masakan, ya, kaedah mengukus, kaedah menggoreng dan sebagainya, ya, itu merujuk kepada kaedah. Okey. Ini bukan urutan, ya, dia hanya minta yang mana tandakan betul, ya, salah dan sebagainya. Okey, 3 kaedah pemasangan. Yang ini adalah soalan dalam bentuk supply. Ya, kita minta pelajar kita untuk memberikan jawapan, ya. Yang ini saya ingat cikgu boleh masukkan 1 atau 2 soalan lah. Jangan banyaklah cikgu, ya. Dalam bahagian B itu jangan letak banyak. Sebab di bahagian C pun kita sudah minta pelajar-pelajar ni untuk membuat memberikan jawapan. Jadi kita kurangkan pada bahagian B. Kalau tiap kali, ini memang mudah, ya, bagi kita sebagai guru bila kita buat item ni memang mudah. Kan? Kita minta budak jawab saja, kan? Tapi kesian budak, ya, sebab pada bahagian C pun kita ada minta soalan-soalan sebegini. Ya. Ini kaedah promosi. Ini kaedah memotong wayar kabel. Ingat kita dalam RBT tidak ada lah ni, kan? Ini contoh-contoh yang diberikan oleh lembaga peperiksaan. Mungkin ada rakan-rakan yang bertanya, kenapa pihak lembaga memberikan contoh-contoh yang lama, memberikan contoh-contoh yang bukan daripada mata pelajaran PT, ya. Sebab pada waktu itu kita belum mula lagi dengan PT3 RBT ni, ya. Jadi bahan-bahan itu pun masih belum banyak, ya. Bank-bank soalan pun ada pun dia beri, tetapi sebenarnya dia tidak berani untuk ni sebab pada waktu itu adalah bank soalan untuk PT3 pada 2018 kalau tidak silap saya, ya. Okey, dan akhir sekali ni prinsip saya mudahkan untuk rakan-rakan seperti yang saya terangkan tadi. Untuk prinsip ini bagi mata pelajaran RBT hanya yang menunjukkan pengiraan, ya, hanya menunjukkan pengiraan. Jadi minta pelajar buat kiraan. Kalau kita lihat lagi salah satu seni dalam kita membuat pilihan jawapan itu, dia punya ni daripada besar kecil ke besar 0.5 ohm, ya, 2.0 ohm, 9.0 ohm, 18.0 ohm, ya, ataupun kita boleh susun daripada besar ke kecil. Ini cara saja, ya, cara susunan. Okey, kemudian pengiraan kos pengeluaran, ya, misalnya kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead. Dia dipanggil dalam membuat ini pada bahagian B kita pegang kepada FMA, ya, formula, method, answer. 3 inilah akan menentukan markah itu, ya. Maknanya ada formulanya, kos pengeluaran sama dengan, pelajar kena tulis begitulah, kos pengeluaran sama dengan kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead. Kita dapat 1 markah. Kemudian method, ya, formula method yang kedua, langkah kedua kita masukkan nilai 230 tambah 20 tambah 17. Baru dapat markah yang kedua, dan yang ketiga iaitu answer, jawapan sama dengan kita tambahkan iaitu 267. Barulah pelajar itu dapat 3 markah. Kalau dia tidak menulis formula, dia terus buat kos pengeluaran sama dengan 230 tambah 20 tambah 17 sama dengan 267, bermakna pelajar ni dia dapat 2 markah saja. Ya, dia tidak akan dapat 3 markah sebab kita berpegang pada FMA itu, iaitu formula,
method dan juga answer. Okey, ini prinsip lah ya. Ini pun dalam mata pelajaran sains rumah tangga. Bila dia sebut prinsip, maka dia boleh juga masuk dalam P8 ini. Ini saya tidak berani mau respon yang ini, bukan bidang saya. Yang ini pun bukan bidang saya, sebab kebanyakan pegawai RBT pada waktu itu dia tidak ada satu panduan khusus, jadi mereka menggunakan pakai soalan-soalan di peringkat SPM juga. Ya, bila dia sebut tentang prinsip, saya ingat kalau dalam kita ada tidak prinsip dalam RBT ni. Maaflah cikgu, saya sudah 2 tahun ni saya tinggalkan kan, saya agak lupa sudah tentang sukatan ni. Ada tidak prinsip di dalam RBT? Pengiraan kah maksud Tuan? Tidak semestinya pengiraan. Kalau yang saya ambil mudah, pengiraan itu salah satu. Oh. Tapi ada tidak yang kita prinsip ini dan sebagainya? Prinsip reka bentuk? Prinsip reka bentuk kan? Ya. Prinsip reka bentuk pun kita boleh masukkan, tapi kita macam mana ya, konsep dia tu dia berbeza dengan fakta tau. Kalau kita tanya antara berikut yang manakah merupakan prinsip reka bentuk, A, B, C, D, dia pergi kepada fakta sahaja. Ya, tetapi bila dia memberi penjelasan tentang prinsip itu, baru dia pergi kepada P8. Jadi kalau mudahlah, saya nasihatkan rakan-rakan guru, untuk P8 ini baik kita masukkan yang pengiraan saja. Ya, kecuali kita dapat jelaskan suatu berkaitan dengan prinsip. Ya, kalau dalam RBT yang lepas ya, KHP kah dulu? Prinsip landscape. Kan? Ada keseimbangan, dia bagi raja dan dia bagi apa prinsip itu, yang itu pun mungkin boleh masuk ya, itu boleh masuk kepada prinsip. Ya, yang itu boleh masuk pada prinsip. Tapi kena ada sesuatu contoh yang jelas lah. Ya, suatu contoh yang jelas yang tidak dapat dipertikaikan. Kalau itulah dia. Tapi kalau sekadar kita menyenaraikan, antara berikut adalah merupakan antara berikut yang manakah prinsip reka bentuk A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 1 itu lebih kepada fakta sahaja. Ya, lebih pada fakta. Saya tidak sentuh yang ini. Okey. Kita pergi pada memahami. Macam mana saya mau cerita ya? Okey, untuk memahami ni iaitu C1. C1 tadi kita masuk dalam soalan aras tinggi ke aras sederhana, cikgu? Ada siapa boleh respon? C1 ni dia masuk kepada aras tinggi ke aras sederhana? Sederhana. Sederhana. Terima kasih cikgu. Ya. Okey, inilah satu-satu soalan wajib ya. Soalan wajib yang perlu kita masukkan pada bahagian C. Soalan yang pertama mesti daripada C1 iaitu konstruk memahami. Konstruk memahami ni dia simple sahaja sebenarnya, tetapi dia perlu berstruktur ya, dia ada kesinambungan. Okey, saya ambil contoh di sini. Jadual berikut adalah bahan nisbah untuk menghasilkan medium memasuk. Contoh dia lah cikgu, saya ambil pada waktu itu dia tidak beri banyak kepada yang ini. Dia ambil contoh-contoh yang daripada KHB. Nyatakan nama bahan medium memasuk A, B, C itu apa? Ya, huraikan langkah. Bila pergi kepada langkah ini, yang 6 markah ini, dia sudah pergi kepada konstruk memahami, di mana pelajar ini hanya recall semula sahaja apa ilmu yang telah dipelajari. Ya, dia recall sahaja. Bila sebut medium memasuk, dia tahu langkah-langkah menghasilkan medium masuk 1, 2, 3, 4. Ya. Satu perkara yang saya ingin maklumkan dengan rakan-rakan ya, perbezaan antara perkataan huraikan dengan terangkan. Ya, kalau untuk kita yang soalan ini ya memahami, huraikan langkah.
maknanya dia hanya terangkan apa dia recall saja, dia tulis jawapan berdasarkan apa yang telah dipelajari. Kalau terangkan, biasanya dia beri fakta dan dia huraikan tentang fakta itu, ya, membuat penjelasan tentang fakta itu. Itu barulah pergi kepada terangkan. Biasanya kalau dia kata terangkan 3, maknanya terangkan 3 faktor pemilihan tapak. Dia pilih, dia kata berhampiran dengan sungai, ya, berhampiran dengan sumber air. Ini bagi memudahkan kerja-kerja penyiraman. Contohlah, bermakna itu fakta dan huraian. Yang itu lebih kepada kata tugas terangkan. Kalau huraikan ini tidak. Ya, huraikan ini dia tidak ada fakta dan huraian, dia ikut saja apa yang ada di dalam buku. Huraikan langkah, ya, menghasilkan medium. Jadi 6 markah inilah yang menjadi keutamaan kepada konstruk memahami. Ya, ini biasa kita ambil yang ada dalam buku saya, cikgu, ya, apa yang telah kita ajar kepada pelajar-pelajar ini. Jadi biasanya tadi ini yang soalan A 3 markah, soalan B 6 markah, soalan C 1 markah. Jadi 10 markah sudah kita dapat untuk konstruk memahami. Oke, kita pergi pada mengaplikasi. Oke, saya ada tidak ada, ya. Oke, boleh tidak saya terangkan tentang mengaplikasi ini dengan cara lain, cikgu, boleh, ya? Saya sebenarnya ada soalan-soalan, tapi bila saya ini sudah pindah ke KK, cikgu, ya. Bila saya pindah ke KK, barang-barang saya bawa. Saya cuba cari beberapa hari, saya tidak jumpa latihan yang saya beri kepada peserta kursus di peringkat negeri Sabah, ya, untuk mereka buat pemilihan. Okey, saya terangkan saja aplikasi dengan cara yang mudah. Aplikasi ini dia menggunakan pengetahuan yang dia pelajari dalam situasi yang baru. Ya, dalam situasi yang baru. Okey, tadi kita belajar tentang, tadi kita dah melihat soalan yang memahami. Dia kata menyediakan medium memasuk. Ya, mungkin kita di sekolah kita ajar pelajar ini, ya, membuat pemasuan, ya, mengisi medium ke dalam pasu biasa. Tetapi kita beri dia situasi yang baru. Contohnya kita minta pelajar ini menggunakan besen terpakai. Ya, besen terpakai. Ya, Anda mempunyai ataupun tongcat kah, ya, menggunakan tongcat, ini ingin menggunakan tongcat untuk dikitar semula sebagai tempat penanaman pokok hiasan. Sekarang dia minta kalau kita guna pasu sebelum ini, kalau guna pasu, kita tahu pada pasu itu ada lubang saliran, kan? Ya, pada pasu ada lubang saliran. Kita ajar budak kena letak batu kerikil, ya, letak pada lubang pada pasu supaya tanah bila kita isi medium, tanah tidak terkeluar. Kan? Tetapi pelajar ini dia diberi situasi yang baru di mana diberikan tongcat. Ya, bekas tongcat itu untuk dijadikan sebagai medium bekas penanaman. Jadi dia kena fikir, dia tahu macam mana nih. Kalau dulu dia belajar kalau pasu dia kena letak batu kerikil. Jadi kalau tongcat tadi, apa yang perlu dia buat? Ya, bermakna dia kena memberikan satu pengalaman yang baru di mana kalau tongcat ini dia tidak ada lubang saliran. Jadi apa perkara yang perlu dia buat sebelum dia jadikan sebagai bekas penanaman, dia perlu membuat lubang saliran pada tong tersebut. Barulah dia ikut apa yang dia pelajari sebelum ni, letak batu kerikil pada lubang, ya, supaya medium tidak keluar. Kenapa dia tebuk tadi? Supaya ada air tidak bertakung dalam bekas tongcat itu. Jadi maksudnya dia menggunakan pengetahuan yang dia pelajari di sekolah pada situasi yang baru. Itu dia mengaplikasi. Saya tengah mencari, saya tengah cuba, cikgu, kalau nanti saya cuba ni share, ya,
contoh, tapi masa itu mungkin lebih kepada soalan ya, saya tengok nanti. Okey, seterusnya ialah menganalisis. Okey, untuk menganalisis ya, biasanya dia melihat kepada isu dan juga permasalahan. Kita kena kenal pasti apa masalah. Saya ingat masa KHB dulu, ada soalan berkaitan dengan analisis ni. Yang pernah keluar, kalau tidak silap saya, dia bagi satu suasana pada ruang tamu, ya, satu suasana pada ruang tamu, di mana pada ruang tamu yang kecil itu menggunakan perabot yang agak besar, menggunakan skema warna yang agak gelap, almari yang menutup pada bahagian tingkap, diminta menganalisis ya. Dia diminta menganalisis. Apa yang perlu dibuat? Satu, biasanya soalan yang pertama kita akan diminta untuk mengenal pasti punca masalah. Ya, macam ini dia bagi raja ni, raja A, raja B. Didapati projek itu mengalami masalah dan tidak berfungsi. Jadi diminta untuk mengenal pasti apa dua punca masalah itu. Ya, apa sebab projek itu tidak berfungsi. Dia hanya nyatakan saja. Tapi A dan B itu dia berkait. Kalau yang A tadi nyatakan dua punca, B tadi dia mesti terangkan. Terangkan cara untuk mengatasi masalah itu. Ini yang saya terangkan, beritahu dengan rakan-rakan tadi, beza antara huraikan dengan terangkan. Terangkan ya, kata tugas terangkan mesti ada fakta dan ada huraian. Baru dia boleh dapat 2 markah untuk B1. Ya, untuk B2 dia terangkan, dia bagi tahu lagi apa dia punya ni yang dia buat untuk apa. Ya, dia buat ini untuk apa. Misalnya saya ambil contoh tadi, kalau dilihat pada skema itu mungkin dia punya LED terbalik. Ya, pemasangan LED itu kekutubannya terbalik kan. Jadi dia kata kekutuban ni. Jadi apa yang dia buat? Dia perlu buka, kemudian dia perlu pusing bagi memastikan dia bersambung. Okey, kita cari lagi apa masalah. Ya, kemudian kalau kita lihat pada bateri itu pun dia tidak bersentuh dengan dia sepatutnya bertemu dengan kaki emitter pada transistor. Ya, kaki negatif. Jadi dia perlu beritahu dia kena pindah untuk apa? Untuk memastikan aliran arus itu berlaku. Ya, jadi maknanya ada fakta dan mesti ada huraian ya apabila kita bercakap tentang kata tugas terangkan. Okey. Jadi soalan A tadi, A dan B sudah merujuk kepada konstruk menganalisis. Manakala C dan D hanya sebagai pelengkap kepada konstruk yang tadi, kita boleh bagi tahu saja nyatakan 2 komponen aktif. Nyatakan 2 komponen aktif ni dia merujuk kepada terminologi sebenarnya. Ya, nyatakan 2 alat tangan juga. Rakan guru, okey, memandangkan penceramah kita masih sedang berusaha untuk menembusi talian. So kita take 5 dahulu dan kita akan mula semula pada jam 4. So diminta untuk rakan guru tidak left dahulu. Okey, kita take 5 dahulu sementara menunggu penceramah untuk menembusi talian beliau. Okey? Harap maklum. Harap rakan guru boleh bersabar sementara menunggu penceramah kita. Kiranya jam 4 masih lagi penceramah tidak tembus, kemudian kita akan teruskan dengan acara seterusnya lah. Ya, sekali ulang suara. Minta guru untuk terus bersabar, untuk tetap berada di atas talian sementara kita menunggu penceramah untuk masuk semula ke dalam link kita. Ya, mungkin ada masalah lain yang sangat kuat kot kat sana. Sekiranya jam 4 masih lagi penceramah kita tidak dapat menembusi talian, kita akan teruskan dengan acara seterusnya lah.
Ya? Okay, kita bersabar dahulu buat seketika. Okey, tadi saya sudah sempat call dengan Encik Tuan Sulaiman. Dia cakap, Tuan, boleh? Silakan Tuan Ya, Sulaiman. teruskanlah Cikgu Daud. Saya ingat mungkin kalau kita... Ya, boleh dengar suara saya sudah? Ya, jelas. Okey, begini. Saya ingat kalau saya mau sampaikan pun sepenuhnya tentang perkara ini, mungkin kita tidak sempat ya untuk berbincang berkaitan dengan apa isu sebenar di peringkat rakan dengan pembinaan item ni. Apa isu sebenar sebenarnya antara rakan-rakan guru. Jadi kalau boleh nanti bawa isu-isu ini kepada Ibu Felicia selaku Ketua Kumpulan Pemikir RBT. Nanti kami berbincang dahulu. Cuma untuk pendekatan bengkel bina item ni, saya lebih suka kalau rakan-rakan boleh membina item dan kita komen sama-sama. Ya, kita komen sama-sama. Bagaimana kami di peringkat lembaga peperiksaan buat sebagai panel tu, memang tapi kita kena dia untuk menerima pandangan daripada rakan-rakan. Rasa lebih baik mungkin kita akan sentuh dua soalan kita bagi kepada rakan-rakan guru. Ada yang orang membina soalan tersebut, juga soalan fakta bahagian A, bahagian B. Situ melalui perbincangan tu kita boleh nampak apa kelemahan, apa penambahbaikan yang boleh dibuat ya sama item itu diterima atau tidak dan sebagainya lah, melalui yang 9 point system tadi itu. Ya. Jadi saya ingat kalau kita teruskan pun atau ada pandangan daripada rakan-rakan, mungkin Cikgu Felicia? Ya, saya setuju dengan apa yang Tuan Sulaiman cakap tadi. Saya rasa mungkin nanti kita ada 9 buah sekolah. Jadi saya akan bagikan setiap sekolah itu untuk mengeluarkan soalan, membina soalan, dan nanti kita akan jumpa, kita akan cari satu masa dan kita berbincang untuk terus kepada soalan itu. Jadi saya rasa itu lebih memberi impak lagi lah. Dan saya rasa soalannya pun mungkin kita tak perlu banyak sangat lah. Mungkin nanti saya akan bagikanlah kepada setiap sekolah. Jadi ya betul. Sebab dalam kita melaksanakan bengkel ni, saya ingat hands on itu sangat penting. Ya. Saya ingat mungkin ya cikgu boleh agihkan lah ya, mungkin dengan bantuan Cikgu Rahimah. Atau mau saya yang bagi tugasan? Boleh. Ya. Halo. Mungkin Tuan Sulaiman boleh bagi tugasan tu. So nanti kita akan ikutlah apa yang perjalanan dia. So saya cuma di bahagian saya akan atur. Tuan Sulaiman, ya kami dengar Tuan. Boleh dengar? Dia dah dengar kita ni. Oh ya, dia tak dengar. Okey, tadi sebenarnya perbincangan kami, dia minta Cikgu Felicia yang akan sendirilah akan berhubung dengan Tuan Sulaiman lah nanti. Nanti saya akan hubungi dia lah. Okey, saya akan bagi number tu sebab dia sudah beri. Putus-putus. Okey, tak apa. Masalah lain lagi, Tuan. Ya. Kalau begitu nanti saya akan berhubung terus dengan Cikgu Tuan Sulaiman ya. Okey, Hidayah, boleh teruskan acara kita? Boleh. Kalau macam tu kita terus kepada sesi bergambar ke macam mana tu Cikgu? Bergambarlah dulu. Kan? Okey. So kalau macam tu, memandangkan lain tidak mengizinkan majlis ini berjalan seperti yang dirancang.
Okey, sebelum kita mengakhiri kita punya bengkel hari ini, so apa kata kita sama-sama buka kamera semua, semua buka kamera untuk kita merakamkan peristiwa hari inilah, ya. So saya minta untuk Cikgu Felicia bantu untuk ambil gambar. Okey, minta semua guru untuk buka kamera. Semua rakan-rakan buka kamera. Okey, saya akan mula ambil gambar ya. Alamak, Cik Daud pula tak ada ni. Okey, 1, 2, 3. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3. Okey, freestyle. 1, 2, 3. Alright. Okey, terima kasih Cikgu Felicia atas kesudian mengambil gambar sebentar tadi. Maka dengan itu berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini dan sekianlah sahaja untuk kali ini. Jika ada semua di ladang boleh kami menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang nanti kita berjumpa lagi insya-Allah dengan Tuan Sulaiman. 10 jari disusun dipinta atas kekurangan dan salah silap sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Google Meet tempat bertemu girangnya rasa tidak terkata. Baliklah tuan-puan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Dengan itu sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Cikgu Nurul Hidayah, tahniah, Cikgu Felicia juga rakan-rakan yang lain. Terima kasih pada Tuan Sulaiman. Seperti yang kita bincang tadi kan, kita punya bengkel belum habis lagi ya. Kita tangguh dulu. Ya. InsyaAllah nanti mungkin kita akan berhubung dari semasa ke semasa kan, Cikgu Felicia dengan Tuan Sulaiman untuk kita teruskan perkongsian ini. Apa-apa pun terima kasih pada rakan semua sudi meluangkan masa pada petang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera.